Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak di mana sekeping jiwa, pada santun orang berbudi. Letak di mana cinta teristimewa, bahasa bangsa kesanjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi seperti yang dijanjikan, pada hari di sini masih Jumaat, di Malaysia mungkin hari Sabtu. Anda bersama-sama saya, Nur Adila Abdul Rahim, bersiaran langsung dari Seattle, Washington, untuk membicarakan tajuk sastra yang indah-indah. Jadi saya masih amatur, dan apa yang saya harapkan daripada kuliah pada hari ini ialah berbanding soalan, saya lebih meraihkan pandangan atau pandangan dan perkongsian. Soalan juga diraihkan, tapi sejujurnya saya tidak pandai menjawab soalan. Maka untuk memulakan kuliah, saya masih lagi terikat dengan cara penyampaian konvensional, iaitu kita mulakan dengan pendefinisian sastra. Sastra menurut Kamus Dewan bermaksud seni yang menggambarkan keindahan dengan bahasa. Seni yang menggambarkan keindahan dengan bahasa, atau lainnya karang-mengarang persuratan. Maka kata kunci di sini ialah seni. Seni dalam Kamus Dewan boleh didefinisikan sebagai halus, enak didengar. Dan orang yang mempunyai kebolehan seni dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai kebolehan mencipta sesuatu, tidak terhad pada persuratan karang-mengarang, tetapi juga lukisan, ukiran yang indah-indah. Maka sebab itulah atas melihat kepada pendefinisian oleh sumber yang paling autoritatif dalam korpus bahasa Melayu, maka kuliah pada hari ini dinamakan sedemikian rupa, sastra yang indah-indah. Baik, sebelum itu kita teruskan dengan pendefinisian. Seni bahasa didefinisikan sebagai keindahan susunan kata-kata bahasa. Pun begitu harus diingatkan, perkataan susastra ini berasal dari perkataan Sanskrit, iaitu su yang bermaksud indah, sastra bermaksud karang-mengarang. Maka apabila digabungkan susastra ini, maka ia menjadi keindahan karang-mengarang. Harus diingatkan juga yang keindahan karang-mengarang ini tidak terhad kepada pantun, syair, puisi, cerpen, drama atau apa-apa yang kita belajar dalam Komsas kat sekolah menengah dulu. Tetapi keindahan bahasa ini juga boleh diterjemahkan secara langsung, secara tidak langsung, secara sengaja atau secara tidak sengaja, melalui kata-kata harian, ataupun mungkin dalam ledakan zaman globalisasi sekarang, mungkin di blog atau di laman web atau di laman sosial macam Facebook, Twitter dan sebagainya. Pada saya, kalau kita melihat pada takrifan-takrifan ini, kita boleh mengklasifikasikan keindahan kata-kata tersebut, keindahan kata-kata tersebut sebagai sastra juga. Kemudian suka untuk saya menelusuri dalam tradisi keilmuan Arab, sastra sering kali dikaitkan dengan kata adab. Maka saya merujuk pendefinisian adab secara general oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas dalam bukunya The Concept of Education in Islam.
Beliau mengatakan adab is a spectacle of justice as it is reflected by wisdom. Satu keadaan di mana satu keadaan yang bersendikan justice, keadilan dengan pantulan hikmah atau kebijaksanaan, pulang wisdom. Kesimpulannya, saya menyimpulkan sastra sebagai seni yang menggambarkan keindahan dengan bahasa, dan kita harus menyisipkan sekali hikmah dan kebijaksanaan dalam penulisan tersebut. Itu secara general. Mungkin nanti kemudian saya akan terangkan penulisan sastra dalam konteks masa sekarang dan apa yang relevan, apa yang relevan lah untuk dalam konteks semasa. Baik, seperti yang dijanjikan, saya nak saya nak tunjukkan dan buktikan kepada hadirin sekalian, para pendengar sekalian, mengenai betapa sastra merupakan menjadi satu senjata yang sangat ampuh dalam perjuangan, dalam konteks apa yang saya nak cakap ni, kemerdekaan. Iaitu saya nak fokus kepada Asas 50 yang diwujudkan, yang ditubuhkan pada secara rasmi pada 6 Ogos 1950. Namun sebelum itu saya hendak terangkan, saya nak kongsikan yang bukan sahaja di konteks Malaysia, tanah Melayu, Malaysia, kita terkesan dengan perjuangan sastra ini, tetapi ianya bermula, ianya lebih rancak, permulaan yang lebih rancak telah bermula di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Terdapat beberapa peringkat perjuangan sastra di Indonesia, tapi fokus saya ialah Angkatan 45. Baik, Angkatan 45 ini adalah satu bentuk angkatan sastra yang disertai atau digerakkan oleh penulis-penulis muda ketika di Indonesia ketika itu. Misalnya yang paling terkenal ialah Khairil Anwar, yang juga merupakan salah seorang pengasas Angkatan 45 ini. Angkatan 45 ini mereka keluar daripada trend penulisan yang mainstream, yang biasa ketika itu, iaitu mereka idealistik, penuh dengan dengan luahan perasaan, dan juga mereka bercakap, karya-karya mereka kebanyakannya tentang isu-isu terkini pada tahun 1945 tersebut dan seterusnya. Maksudnya sangat mutakhir dan terkini penulisan karya oleh Angkatan 45 ini. Yang paling, antara yang mungkin kalian ingat ialah puisi Kerikil Tajam, Khairil Anwar, dan kita ada juga Pramodia Ananta Toer, yang juga di bawah Angkatan 40 yang menulis novel ketika dipenjarakan, dan antara novel terkenal beliau ialah Keluarga Gerilya yang ditulis pada tahun 1950, tak salah saya. Tapi rata-rata apa yang saya cuba nak katakan di sini ialah Angkatan 45 di Indonesia menggunakan mata pena untuk mendidik, untuk menyuarakan pandangan dan rasa hati dengan penuh expression,
supaya atas pelbagai sebab untuk memahamkan rakyat dan boleh dikatakan sebagai satu agenda, sebagai satu jalan wahana untuk mencapai pembebasan. Bukan sahaja pada saya melalui sastra, kita niat utama penulis selain untuk memberi kesedaran membebaskan satu-satu mungkin kezaliman atau penindasan fizikal, tetapi juga ia sangat penting untuk membawa masyarakat ke arah pembebasan mental dan fikiran. Okay. Ada orang mengangguk di situ. Okay. Jadi kita akan bergerak untuk bercakap tentang Asas 50. Baik, Asas 50 ini adalah satu pertubuhan berasaskan sastra yang pertama, pertubuhan rasmi berasaskan sastra yang pertama. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, ditubuhkan pada 6 Ogos 1950. Tetapi apa yang menariknya dari research yang saya buat di library saya, kita ini esei sabarlah. Esei dari menyusul gerakan penulis muda dalam kompilasi Idealism Penulis Muda, Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2005 oleh Nasuri Ibrahim. Bukan penemuan lah, tapi ini satu fakta yang sangat menarik pada saya, iaitu diceritakan asas, dikatakan ditulis di sini, Asas 50 adalah kesan daripada satu kumpulan penulis muda sebelum itu yang pada mulanya bergerak dalam Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia atau digelar PASPAM. Rujukan beliau Idris Samsudin. PASPAM ini ditubuhkan buat pertama kalinya di Pulau Pinang oleh penulis veteran bernama Syed Sheikh bin Al-Hadi. Kita tahu beliau menulis antara novel pertama Tanah Melayu pada tahun sebelum 1910, iaitu hikayat Faridah Hanum. Hikayat Faridah Hanum ni sangat menarik untuk diperkatakan. Saya tak pernah baca lah, tapi melihat pada sinopsis dan apa yang saya pernah baca ulasan tentang novel ni, dan ianya satu yang sangat menarik. Mungkin kita boleh sentuh sekejap sekarang. Okey, jadi Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi ini, beliau kita tahu beliau juga antara penggerak kaum muda di Tanah Melayu dalam sejarah SPM dulu. Kalau kalian masih ingat, insya-Allah ingat, kaum muda ini kaum muda lawan kaum tua. Kaum muda lahir datang dengan medium dengan perjuangan, misalnya seperti yang saya katakan sebentar tadi, bukan berperang dengan pedang atau meriam, tetapi kita memberikan pendidikan, kita membawa intelektualiti, perbincangan-perbincangan, wacana-wacana yang sedemikian rupa. Kita bahkan ketika dalam perjuangan kaum muda versus kaum tua ketika ini jugalah, wanita, perempuan di Malaysia, di Tanah Melayu ketika itu diperjuangkan hak untuk mendapat pendidikan yang sama rata atau pendidikan yang sewajarnya seperti lelaki. Maka apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah lihat pejuang-pejuang dahulu di mana perjuangan mereka memang betul terhasil, memang betul kita dapat lihat impaknya. Kita pada hari ini hidup di Malaysia, perjuangan mereka ini, mereka ialah pejuang yang berpendidikan dan pada masa yang sama sangat menghargai sastra, bahasa, budaya
dan tidak meminggirkan hal-hal yang sebegini. Jadi sangat penting untuk kita para pejuang muda mempunyai kesedaran yang sama seperti apa yang nenek moyang kita ada, bahkan kita harus ada lebih baik lagi sebab dengan ledakan globalisasi pada hari ini. Berbalik pada asas 50, jadi asas 50 kebanyakan penggerak-penggerak asas 50 ini menurut esei ini telah terlibat dengan PASPAM yang diasaskan oleh Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi ini. Jadi kemudian asas 50 ini pun ditubuhkan. Antara nama-nama yang terkenal seperti Christmas, Abdul Wahab A. Samad Said, kita ada juga Salmi Manja, isteri A. Samad Said. Tapi kemudian kalau kalian baca buku Ilham di Tepi Tasik, Salmi Manja beliau merupakan antara penulis wanita yang sangat progresif ketika itu, tetapi kemudian berhenti menulis kerana merajuk dengan Isam Said. Itu apa yang dinyatakan dalam Ilham di Tepi Tasik lah. Okay, dan juga Usman Awang. Dan ketika saya ada baca satu esei, saya tak ingat di mana, tapi dulu dekat Malaysia dulu. Tapi antara yang selalu diguna pakai untuk menunjukkan perjuangan asas 50 ini melalui puisi, bahasa dan sastra ialah satu puisi Usman Awang yang bertajuk Bahasa Bunda. Sangat indah. Okay, saya boleh baca sekarang. Jadi asas 50 ini atas dasar seni untuk masyarakat. Mereka memasyarakatkan seni sastra, penulisan dengan seperti angkatan 45 sebentar tadi. Asas 50 juga dia dipengaruhi oleh gerakan angkatan 45. Jadi ia saling pengaruh-mempengaruhi, contagious effect dalam psikologi. Antaranya asas 50 ini karya-karyanya bersifat kritikal, bersifat mutakhir, bersifat perjuangan. Kau duduk di situ. Okay. Sini takut seorang-seorang. Okay. Apa tadi? Sama mana tadi? Mengenai isu-isu perjuangan menentang kezaliman, kita membawa kemerdekaan. Ada disebut di sini antaranya ialah membawa nationalism. Tapi mengikut cara mereka, mengikut seni yang tidak lagi terperangkap, mungkin dengan hikayat atau cerpen-cerpen yang bersifat boleh dikatakan agresif, isu-isunya isu yang mungkin tidak disiarkan dalam akhbar. Kalau dalam konteks semasa mungkin tidak disiarkan dalam akhbar, akhbar manalah tahu akhbar apa pula kan. Jadi ini boleh dibawa dalam sastra. Sebab sangat menariknya sastra ialah apabila kita menulis sastra, untuk kita mempunyai satu ruang yang sangat bebas untuk mengekspresikan apa yang kita fikir, apa yang kita percaya, apa yang kita mahukan. Saya akan sentuh itu kemudiannya. Jadi saya nak bercakap sedikit tentang hikayat Faridah Hanum. Oh ya gila. Sabar. Alright. Hikayat Faridah Hanum secara yang merupakan antara salah satu novel pertama Tanah Melayu. Di sini karyanya pada tahun 1925, bercerita tentang seorang wanita yang berpendidikan. Saya bacalah ini dari Wikipedia. Maafkan saya sebab
sebab perpustakaan tutup. So saya terlupa. Perpustakaan tutup, nak pergi library. Sebab Thanksgiving kan. Thanksgiving ya. Okay, novel ini menggambarkan percintaan muda-mudi yang terhalang seperti yang digambarkan dalam cerita Lipur Lara Melayu. Okay, jadi antara persoalan, kan kita belajar dulu konsep persoalan tu kan. Okay, antara persoalan dalam hikayat Faridah Hanum ini ialah pada muka surat 136. Bermula menyekat akan perempuan daripada pelajaran itu, suatu dosa yang maha besar di atas kaum dan bangsa dan negeri yang akan diperiksa kelak oleh Tuhan di hadapannya di padang mahsyar dan dibalasinya dengan penjara neraka jahanam bagaimana laki-laki itu penjara sekalian perempuan di dalam api dapurnya sahaja di dunia ini. Saya bukanlah nak buat perjuangan feminisme, tapi cuma saya nak katakan yang antara novel pertama yang ditulis di tanah Melayu bercakap tentang wanita. Jadi wanita marilah kita melibatkan sama diri, mengambil cakna dengan isu-isu semasa, kita memberi pendidikan kepada diri kita. Kita nak cakap apa, kita jangan menjadikan alasan disebabkan saya wanita maka saya tidak boleh melakukan ini, asalkan kita patuh pada syariat Allah dan apa yang diajar oleh Rasulullah. Tidak sepatutnya tidak harus ada diskriminasi apa-apa pun. Maksud kita, sebab pada pandangan saya kebanyakan wanita mereka mendiskriminasi diri mereka sendiri. Macam mereka rasa, oh aku perempuan so aku kena kisah pasal masak, pasal anak-anak je. Tak, sebenarnya macam kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu semua ni. Dan kalau kalian tidak mahu keluar berjuang secara zahir, kita boleh menyumbang melalui penulisan sastra. Jadi sebab wanita kan sangat sangat beremosi. Jadi amat gunakanlah emosi kita yang melimpah ruah tu dimasukkan dalam sastra dan kita turut sama bergerak sederak selangkah untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi ada satu puisi Hafiz Ibrahim, beliau merupakan pemuisi terkenal Mesir. Saya rasa ini sangat terkenal. Saya tidak tahu versi bahasa Arab, tapi mungkin kalau ada kalangan anda yang tahu versi bahasa Arab, sudilah berkongsi di laman Facebook Universiti Terbuka. Wanita ialah madrasah. Mempersiapkan wanita bererti anda mempersiapkan bangsa yang hebat dan kuat. Itulah dia pentingnya wanita. Jadi saya cuma nak menyampaikan lelaki juga penting, cuma nak. Okay. Jadi setelah apa yang saya terangkan semua ini dan memberi contoh, sebelum itu kebanyakan karya-karya asas 50 disiarkan dalam utusan Zaman, Mastika dan media akhbar dan majalah ketika itu. Tapi dalam konteks hari ini, saya percaya yang kita perlu lebih produktif. Karya-karya yang kita tulis mungkin kita boleh kumpulkan dalam kalangan kawan-kawan sendiri dan kemudian kita boleh publish sendiri, kita boleh terbitkan sendiri. Saya boleh memberi contoh yang sangat baik. Tahniah diucapkan pada grup karyawan luar negara yang mengumpulkan karya-karya dari pelajar-pelajar yang belajar di luar negara, kemudian diterbitkan sendiri atas inisiatif sendiri. Jadi kita tidaklah merasakan yang karya-karya ini hanya terhad kepada untuk diterbitkan di medium, di akhbar atau sebagainya kan. Kita boleh ada inisiatif sendiri. Saya sangat kagumlah dengan inisiatif yang sedemikian rupa. Kita wajib perbanyakkan usaha-usaha yang sedemikian rupa. Baik, kita teruskan. Sekejap ya. Okey, baik.
Sebelum itu saya menarik ada orang komen ni, kita boleh lihat bahawa novel-novel yang ada sekarang membawakan topik yang sama, iaitu cinta. Pada saya, bukan pada saya. Sebenarnya inilah yang pernah ustaz saya katakan di sekolah dahulu, adalah tidak wajar kita telah kita mendedahkan anak-anak kecil, kanak-kanak mengenai isu cinta menerusi kartun, media, lagu-lagu dari usia mereka masih kecil. Umur 3-4 tahun, mereka dah Ken and Barbie atau what else? Apa ni? Sleeping Beauty, Cinderella dan sebagainya. Perkara-perkara ini sejak kecil lagi dan kita mengatakan oh itu tak apa. Tetapi apabila kita hendak bercakap atau hendak memberi pendedahan tentang perjuangan, tentang intelektualiti atau secara mudahnya isu-isu semasa, misalnya isu politik, tidak terhad pada politik partisan, dikatakan oh mereka ni masih muda lagi, so kita bagilah mereka tengok kartun je. Saya rasa ini okay, ini sangat harus kita yang muda sekarang ni, untuk anak-anak kita, generasi yang terkemudian, perlu dididik dengan perkara-perkara seperti ini sejak kecil. Satu pengalaman yang menarik, satu pengalaman yang menarik yang saya dapati sepanjang berada di Amerika Syarikat sekarang, ialah di sini kanak-kanak telah diberi pendedahan tentang politik. Ya, macam mereka mengundi, siapa yang nak sokong Obama? Umur baru 8 tahun. Siapa sokong Obama, siapa sokong Romney? So why do you choose Obama? Why do you choose Romney? Macam ia tidak dipisahkan. Ya, saya tahu Amerika, kita memang bersedih atas sokongan Amerika kepada Israel atas peristiwa yang berlaku pada 15 November minggu lepas. Namun saya tidak dapat nafikan bahawa pengamalan demokrasi untuk dibandingkan di mungkin negara, tak tahulah negara mana, di sini sangat baik. Remaja umur 17, umur 16 mempunyai kesedaran untuk mengundi. Tahu apa perbezaan, mengapa mereka memilih Obama lebih daripada Romney. Siapa dia House Representative di tempat mereka, senator di state mereka. Kesedaran perkara ini saya sangat mahu agar ianya dibawa sama ke Malaysia, supaya kita boleh membentuk satu negara demokratik yang lebih baik. Poin saya. Jadi kenapa sastra ini sangat penting? Yang pertama, sangat penting. Yang pertama ialah berkenaan identiti. Kalau kita dengar balik kuliah 2 minggu lepas oleh saudara Hazman Baharum, beliau menyatakan yang identiti tidak harus terhad pada satu atau dua identiti sahaja. Misalnya, saya kata saya rakyat Malaysia, saya lahir sebagai Melayu, saya wanita. Ianya tidak patut terhad sekadar itu sahaja kan. Dan sastra ini ianya merupakan satu medium, satu identiti yang harus kita raikan bersama dengan identiti-identiti yang lain, harus kita raikan untuk kelangsungan identiti, kelangsungan budaya itu. Macam untuk supaya kita mempunyai, kita ada identiti kita tahu. Saya teringat satu esei oleh Huntington, The Hispanic Challenge, yang apa dalam esei Huntington ini beliau
menyatakan yang bahawa Amerika Syarikat pada satu hari nanti mungkin akan terpecah kepada dua kerana kecelaruan identiti imigran Hispanik, Latino. Mereka tidak mahu masuk ataupun menerima pembudayaan atau cara kehidupan Amerika Syarikat, dan concern terbesar Huntington ialah bahasa. Maksudnya dan ikut apa yang saya ingat, sebab itu saya examine benda ni, apa yang saya ingat, hanya kurang dari lebih kurang 30% sahaja daripada kalangan imigran ini yang bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi Huntington menyatakan bahawa jika keadaan ini berlangsung terus kelangsungannya tidak dihentikan, maka akan wujudnya satu negara yang terpecah. Kita tidak dapat menafikan bahawa di negara kita juga misalnya dalam salah satu AC di sini juga ada dinyatakan yang 13 Mei berlaku disebabkan tiada penyatuan dari sudut bahasa. Jadi di sini untuk meraihkan kepelbagaian bangsa di negara kita, saya apa kata kalau kita tambahkan kita meraihkan Allah Akbar, sorry. Saya nak ayat. Baik. Okey. Betul. Okey. Jadi apa kata kalau kita, ya Allah, sekejap. Okey. Kalau cakap bahasa Inggeris macam tu, menyebabkan bahasa Inggeris dilupakan. Okey. Jadi saya percaya dalam kalangan rakan-rakan kita yang berbangsa Cina dan India, mereka juga mempunyai tradisi sastra mereka sendiri. Maka adalah amat baik, bukan saja Cina, India, bahkan kaum-kaum di Sabah dan Sarawak, amat baik dan elok untuk memperkasa bahasa Melayu menggunakan sastra-sastra bangsa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Maka akan ada, kita katakan, interculture understanding terhadap sastra dan identiti sahabat-sahabat berbilang bangsa dan kaum selain. Cara ini sebenarnya dapat memperkasa bahasa Melayu. Dan terabur. Dan disebabkan globalisasi pada hari ini, kita Dan disebabkan globalisasi pada hari ini, kita boleh fokus. Kita mempunyai kecelaruan identiti. Maksudnya walaupun anda berada di Malaysia, tetapi daripada apa yang anda lihat dan tonton di TV, medium sosial, anda tidak tahu siapa diri anda yang sebenarnya. Maka saya percaya pemerkasaan bahasa Melayu ini perlu bermula dengan diri sendiri. Maksudnya, meskipun anda lebih suka membaca katalah novel bahasa Inggeris berbanding novel bahasa Melayu, namun apabila sampai ke satu tahap penghargaan terhadap bahasa Melayu itu perlu ada, wajib ada, disebabkan bukan sahaja disebabkan siapa anda, tetapi sebagai satu penghargaan. Dan sebenarnya sastra bahasa Melayu ini sangat penting, iaitu, okey, saya jump point, iaitu sebenarnya bahasa
sastra ini, perkara yang indah-indah, ialah fitrah setiap manusia. Setiap manusia fitrahnya ialah menyukai keindahan. Contoh mudah, kalau anda katalah anda dah berkahwin, seorang suami atau seorang isteri hendak menulis sesuatu, hendak betul-betul meluahkan perasaan pada isterinya, katalah melalui warkah, dia tak akan tulis kita bersifat logik lah hari ni. Dia tak akan tulis yo babe, what's up, stuff like that. Tetapi dia akan menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang indah untuk menterjemahkan perasaannya. Maka ini menjawab soalan apa tujuan sastra. Disebabkan sastra itu berlingkar dalam unsur-unsur keindahan, maka saya melihat tujuan sastra ini adalah seperti yang dinyatakan dalam gagasan persuratan baru, atau tidak kisahlah mazhab penulisan mana pun, tapi kita harus memasukkan sama perjuangan, cerita, isu-isu semasa, perkara-perkara yang kita mahukan, yang kita inginkan, apa yang kita fikir, apa yang kita percaya dalam sastra ini. Sebab seperti yang telah dinyatakan oleh kuliah 2 minggu lalu, kalau penulisan sejarah, esei atau apa pun, ia bersifat objektif. Namun penulisan sastra, ia bersifat emosi. Ia selain ada unsur keindahan, ia juga menterjemah emosi dan perasaan seseorang atau apapun ketika waktu itu. Maka pada masa yang akan datang, apabila anak-anak kita membaca karya-karya sastra kata pada tahun 2012, mungkin tentang katalah isu bersih, mereka tahu apa perasaan penulis yang berada ketika pada waktu itu, dan hal ini tidak boleh dicapai melalui penulisan berita atau penulisan esei atau penulisan jurnal dan sebagainya. Memang rekod-rekod ini sangat penting, namun ia tidak menafikan kepentingan sastra, disebabkan memang kita tidak nak, Allah menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan, dan memang manusia tipulah kalau dia tak suka keindahan. Jadi sebenarnya anda duduk diam-diam dan fikir dan rasai dalam hati, ianya memang ada dalam diri setiap insan. Kita tak perlu teori besar-besar pun, kita memang fitrah orang suka keindahan. Okay. Baik, poin kedua. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, ianya sebenarnya dah membawa pada poin kedua saya, iaitu sastra sebagai satu wahana ekspresi, satu ruang yang bebas untuk kita menyatakan apa saja, sebagai satu medium perjuangan menyatakan pemikiran, intellectuality, ataupun mungkin untuk mengembangkan ideologi dan sebagainya. Kita tidak dapat menafikan memang sastra digunakan untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Ada yang pernah bertanya bagaimana untuk kita menulis satu-satu isu yang tabu dalam satu-satu masyarakat, untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Sastra lah jawapannya. Dalam sastra kita dilindungi poetic license, di mana lesen puitika. Selain itu, dalam sastra, dalam penulisan sastra ini juga kita boleh bersatira. Dan satu kata-kata yang sangat yang saya rasa kebanyakan penulis pegang, iaitu apabila kita menulis, kemudian apabila karya itu telah sampai ke khalayak, dibaca khalayak, maka interpretasinya itu, apa maksud karya itu, terpulang kepada khalayak pembaca. Maksudnya ia terpulang pada pembaca untuk interpret apa yang dia baca. Contoh yang paling mudah
untuk menerangkan apa kepentingan sastra dan peranan sastra ini ialah kita dapat melihat sastrawan negara A. Samad Said, sastrawan negara A. Samad Said yang menulis puisi-puisi yang sangat-sangat kita dapat lihat di Facebook dia. Ada saja satu isu, terus ada satu puisi. Dan kemudian dalam masa saya hari tu saya perhatikan, dalam masa 1 minit jumlah like tu sampai 600, beribu-ribu, macam cepat sangat. Ini kita dapat apa yang kita dapat di sini ialah beginilah seharusnya kita menggunakan sastra. Sastra ini digunakan sebagai sebagai pedang, kan? Mata pena lebih tajam dari mata pena lebih tajam dari mata pedang. Beginilah supaya nanti takkan selama-lamanya kita hendak bercakap tentang asas 50. Takkan selama-lamanya kita nak bercakap tentang angkatan 45, asas 50. Lihatlah ni. Dan tiba-tiba pada era 2000 dan seterusnya seakan-akan ada kelompongan karya-karya sastra yang bersifat yang merakyat, yang membawa isu-isu sebegini. Ia sebenarnya sangat penting untuk sejarah, untuk pengkajian sejarah dan sebagainya di masa akan datang. Okey. Dan ini saya nak bawa satu kata-kata oleh William A. Armstrong dalam Shakespeare's History. Tulisnya untuk memahami dalam konteks ini drama sejarah, tapi kita boleh saja bawa sastra. Okey, tidak. Okey. Kita haruslah mengetahui latar belakang sejarah dan politik. Drama sejarah katanya sebagai moral choices are determined by national and political. Manasikana atau Profesor Abdul Rahman Napiah kemudian menggunakan kata-kata ini dan beliau dalam satu eseinya Pemikiran dan Drama-drama Melayu 1950-1957, beliau menulis, saya beranggapan dan setuju bahawa pembicaraan kesusastraan terutamanya dalam konteks ini drama tidak akan dapat dipisahkan dari pergolakan politik di samping keperihalan kemasyarakatan yang lainnya. Tujuan saya membawa isu ini, sastra ini, bukanlah untuk kita mengkritik, sekarang ni bukan sahaja untuk kita mengkritik penulisan Mutakhir yang banyak berlegar dengan cinta-cinta picisan, tetapi saya sangat berharap melalui perkongsian saya yang langsung tidak sampai sangat teruk ini, kita mempunyai kesedaran dan kita menulis apa yang kita percaya penting kepada masyarakat, ianya bermula dengan diri kita. Tapi secara asasnya, kita kanak-kanak terutamanya mudah terkesan dengan cerita-cerita dan mereka membina imajinasi, membina diri mereka sendiri melalui cerita-cerita yang didengar dan disuguhkan kepada mereka sejak kecil lagi. Maka di sini saya percaya mengikut statistik di laman web, di Facebook, kebanyakan pendengar Universiti Terbuka ialah dalam golongan 18 hingga anak-anak untuk instill the virtuous value pada anak-anak untuk kita menyemai, menyuburkan, sebab setiap orang dilahirkan memang fitrahnya baik. Maka untuk menyuburkan
menyuburkan nilai-nilai kebaikan ini dalam diri anak-anak, iaitu untuk perkara yang paling mudah, iaitu ibu bapa bercerita pada anak-anak, anak-anak diberi buku-buku yang baik, dan ibu bapa melahirkan anak-anak, kemudian melepaskan saja anak-anak itu ke sekolah untuk pendidikan memang bermula di rumah. Jadi kita tak dapat nafikan perkara ini. Jadi sama-samalah kita siapkan diri kita. Kejap. Okey. Saya ada macam satu cadangan. Mungkin ada siapa-siapa yang nak ni, mungkin kita boleh buat satu program, satu keluarga, satu buku cerita. Kita maksudnya satu pasangan tu menulis buku cerita yang dirasakan, yang dia nak anak dia baca buku-buku tersebut. Kalau kita ada 10, kita ada 10 keluarga, kita dah ada 10 orang. Kalau ni kita ada banyak kan. So pengalaman saya dah sampai ke peringkat kebangsaan, tetapi saya hanya dapat rasa betul-betul karya sastra itu dibawa dalam pertandingan tersebut ialah ketika sudah sampai di peringkat kebangsaan, di mana ketika itu ada camp penulisan yang bahasa Melayu, membawa karya sastra. Adalah baik jika kita membumikan program-program yang sedemikian rupa di sekolah-sekolah, dibawa juga ke sekolah-sekolah. Maksudnya anak-anak ini diceritakan nilam ini, bumikan karya-karya sastra. Di sinilah mainnya peranan guru, juga sebaik-baiknya peranan ibu bapa juga, dan tentu sekali peranan penggubal polisi dalam menggubal program-program yang berlangsung di sekolah. Saya tahu saya sedikit serabut, tapi saya haraplah macam ada apa-apa yang menghadkan sastra di Amerika Syarikat saja, tetapi kita boleh lihat, okey kejap, kita tengok di Amerika Syarikat dahulu. Di sini budaya membaca sangat baik, sangat bagus. Buku-buku untuk anak-anak itu buku untuk kanak-kanak sangat warna-warni, sangat pelbagai. Pilihan memang macam-macam. Dan kalau kita ke kedai buku, pergilah ke kedai buku mana pun, memang orang yang menjual buku itu menjual buku dengan penuh gairah, kerana mencintai buku, kerana ada kecintaan terhadap buku dan sebagainya. Jadi untuk saya percaya ia harus bermula dengan kita menyemai budaya membaca dalam kalangan anak-anak kita, dalam diri kita sendiri. Dan pembacaan tidak boleh
tidak boleh hanya terhad pada buku teks dan apa yang diberi oleh pensyarah. Sebab memang janganlah terhad yang tu je, macam bacalah benda-benda lain juga. Macam budayakan membaca, budayakan kita kena budayakan membaca, budayakan ilmu. Di sini juga kalau ikut apa yang duk sembang dengan kawan-kawan, mereka memang membaca karya-karya besar sejak di sekolah lagi. Contohnya karya Shakespeare, mereka membuat pementasan karya-karya Shakespeare. Kemudian ada seorang kawan saya tu, dia sangat teruja menceritakan bagaimana pementasan tersebut dibuat. Kalau macam kita tengok dalam movie-movie US tu kan, macam diorang buat pementasan elok, semua ayah mesti datang beli tiket apa semua, buat elok-elok macam tu. Itulah dia. Maksudnya tidak semestinya untuk untuk merakyatkan karya sastra atau pembacaan ini, ia harus melibatkan gerakan atau perkara-perkara kognitif, perkara-perkara yang sebegini yang disukai oleh anak-anak, tapi asasnya ialah karya sastra. Beginilah cara untuk kita betul menyemai kecintaan pada karya sastra. Dan amat menarik untuk saya kongsi, selalu dibincangkan dalam kelas presidential economy saya, mengenai satu akta yang digubal di Amerika Syarikat disebabkan penulisan sebuah novel, iaitu novel The Jungle, The Jungle tulisan Upton Sinclair. Novel The Jungle ini ditulis pada tahun 1906. Ianya secara dasar bercerita tentang satu masyarakat yang tidak mementingkan kebersihan makanan. Dan novel ini disebarkan, dibaca oleh penduduk Amerika Syarikat. Kemudian pada tahun 1906 tersebut, dan Mr. Sinclair ini menerusi novel The Jungle. Beliau telah berjaya memainkan emosi masyarakat, mengatakan yang betapa jijiknya makanan yang kalian makan sekarang, sebab ketika itu tiada apa-apa akta yang kita panggil memantau kebersihan makanan. Jadi makanan sangat kotor, macam untuk extend, untuk memperbanyak keuntungan, kita mengurangkan di sini sampai kebersihan makanan tidak dijaga oleh producer ketika itu. Maka selepas novel ini ditulis, dibaca, masyarakat ketika itu bangkit dan meminta agar digubal akta atau satu-satu polisi dari kerajaan ketika itu, dan akta FDA, iaitu Food and Drug Administration, kemudian digubal juga terus pada tahun 1906. Jadi ini sebagai satu contoh yang cukup baik bagaimana karya sastra betul boleh memberi kesan jika digunakan sepenuhnya, permainan emosi dan sebagainya, memberi kesan pada penggubalan emosi, penggubalan polisi sesebuah negara. Okey. Adakah mungkin sebab adakah mungkin sastra menjadi salah satu faktor untuk diambil kira dalam mengira kemajuan sesebuah negara? Kemajuan sesebuah negara. Ia seklise jawapan siapa pun, ia akan kembali semula pada bagaimana kita mendefinisikan kemajuan sesebuah negara. Kita tidak nafikan sebagai sebuah negara yang sedang berasa-asa untuk membangun dari sudut teknologi, sains dan maklumat, kita sebenarnya melupakan satu bentuk kemajuan yang perlu juga dicapai, iaitu kemajuan batin, kemajuan adab,
kemajuan etika, kemajuan perkara-perkara tersebut, kemajuan sikap dan sebagainya, dan ini tidak boleh dicapai dengan sekadar kita menghantar kita memberi pendidikan sains dan teknologi kepada kepada anak-anak, tetapi sastra dan budaya, kefahaman terhadap budaya timur yang indah adalah salah satu cara untuk kita untuk kita mencapai kemajuan dari sudut yang bukan semata-mata fizikal. Contohnya, saya sedih pula. Saya dalam kelas American Government saya, setelah pensyarah saya tahu yang saya merupakan pelajar dari Malaysia, beliau kemudian habis kelas beliau panggil saya. Kemudian beliau kata beliau cakap dalam Inggeris lah, saya terjemah lah. Malaysia sebuah negara yang menarik. Saya sangat suka makanan Malaysia. Okey. Kemudian beliau kata, kemudian kami sembang sampailah ke krisis ekonomi 1997-1998. Menurut beliau kata beliau berasa aneh bagaimana kita boleh sembrono sekadar percaya yang krisis ekonomi 1997-1998 itu adalah disebabkan George Soros semata-mata. Kemudian saya katalah, lepas tu kami nak kena fikir macam mana. Lepas tu dia kata pernah ke rakyat Malaysia terfikir yang kronism, rasuah atau apa-apa apa-apa etika atau bentuk moral yang telah dilanggar oleh sama ada para politikus atau masyarakat itu sendiri, sebenarnya itu yang merupakan faktor pertama menyumbang kepada krisis ekonomi ketika itu. Itu kata itu mengikut kata beliau lah, Profesor Robert Prakash. Jadi saya pun macam termalu lah sedikit sebab setiap kali kalau bercakap tentang krisis ekonomi, mesti beliau akan bagi contoh Malaysia. Beliau akan cakap Malaysia, mereka menuduh seorang Yahudi, itu sahaja. Mereka tidak ini begitulah. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah cuba bayangkan kalaulah diri kita ini bukan saja dimajukan dari sudut zahir, tetapi melalui sastra, keindahan kita tahu kita dibesarkan sebagai manusia yang ada hati budi. Benda ni tak dapat melalui sains semua, tapi melalui adanya hati budi, saya rasa kita memang akan dapat membina sebuah negara yang bukan sahaja mereka pandai nak buat ni, tapi ada hati dan perasaan untuk tidak melakukan kezaliman, penindasan dan perkara-perkara yang sebegini. Okey, Ustaz. Jadi sastra menjadi faktor yang tak sejam lagi. Sastra menjadi faktor yang perlu diambil kira dalam mengira kemajuan sesebuah negara mengikut konteks pendefinisian kemajuan. Tapi kalau kita nak ikut konteks kemajuan secara holistik, memang kita tak dapat nafikan. Okey, soalan seterusnya. Apa karya-karya sastra tempatan yang berjaya dapat tempat di peringkat antarabangsa? Jika tiada, mengapa? Soalan ini. Karya-karya sastra tempatan yang berjaya dapat tempat di peringkat antarabangsa. Serasa saya pending dulu lah jawapan ni. Okay. Kita tengok macam mana. Sedih lah. Apa beza pembentukan alam fikiran jika banyak baca sastra dari barat berbanding timur? You are who you read. Apa yang kita baca itulah yang akan membentuk peribadi kita pun.
kalau kita lebih membaca karya barat, tetapi kita sudah ada satu kepercayaan, satu pendirian yang kukuh, kita tidak akan terpengaruh. Kita tidak akan pengaruh. Oh, ini boleh membawa kepada isu misalnya isu pengharaman buku dan sebagainya. Cuba fikir, adakah segoyah itu pendirian kita? Adakah segoyah itu kepercayaan kita pada satu-satu teks akidah atau apa-apa saja, sampai apabila kita membaca tidak semestinya kita akan, oh ini macam menyanggah semula you are what you read. Tapi itulah yang, oh sekejap. Kejap. Okay, lupakan yang you is what you read tu. Kalau lebih membaca sastra barat, tetapi anda ada pendirian, sudah ada keyakinan yang teguh dan ini, ya, dan kita membaca, kita menilai, tidak semestinya kita membaca kemudian kita terus ikut apa, absorb apa, oh yang ni, oh aku kena jadi macam ni. Tidaklah sampai begitu. Dan saya tidak sastra dari barat berbanding sastra dari timur. Kalau kita membuka kita punya limitasi terhadap apa itu sastra barat, ia boleh, adakah sastra barat dari zaman ini atau zaman ini, tapi kalau secara generalnya pada saya sendiri, bacalah karya sastra mana pun, pertama kita akan tetap waimah dalam sastra barat. Karya-karya Shakespeare pun menyentuh tentang isu-isu semasa pada zaman itu. Jadi apabila kita membaca karya sastra barat, kita dapat ilmu dari apa yang kita baca, dan adalah menjadi satu pertanggungjawaban untuk kita turut sama membaca dan menghargai sama karya-karya timur. Sekurang-kurangnya ambillah tahu, sebab sekurang-kurangnya ambillah tahu. Saya okey, kejap. Dah kot. Saya tahu terabung sikit soalan saya. Mungkin saya akan strukturkan semula melalui tulisan. Saya ni memang ada masalah sedikit dan tak nak express, tak nak ni. Alright. Okay, konklusinya, sastra ialah sesuatu yang berkisarkan tentang keindahan. Silap buku. Sastra ialah sesuatu yang berkisarkan tentang keindahan dan fitrah setiap manusia. Bukan saja menyukai tapi mencintai keindahan. Dalam diri setiap manusia memang ada unsur tersebut, memang tidak dapat dinafikan. Maka mengenali diri sendiri sebenarnya akan membawa anda kepada apresiasi terhadap sastra, terhadap bahasa yang indah, bunyi-bunyian yang indah, lagu-lagu dengan lirik yang indah, lukisan yang indah, ukiran yang indah, pemandangan yang indah, apa perasaan yang indah akan membawa anda ke arah keindahan. Jadi janganlah kita ayuhlah kita bersama-sama menggunakan sastra sebagai jalan perjuangan, ekspreskan diri anda, tulis puisi, tulis cerpen, tulis di blog, tulis ni, dan sambil cakna isu-isu semasa, bawa ke dalam karya-karya anda. Jadilah seorang insan, individu yang bertanggungjawab pada diri sendiri dan juga pada masa hadapan, pada generasi yang terkedepan. Ya, jadilah insan yang sedemikian rupa
yang ada yang merasa bertanggungjawab dan merasa pentingnya akan kelangsungan identiti ni atas kelangsungan sastra dan bahasa ini untuk dihargai dan digunakan sebagai satu cara untuk kita berjuang. Maka saya nak baca satu puisi seperti yang saya cakap tadi, Usman Awang, Bahasa Bonda dari Usman Awang. Tersusun indah menjadi madah, jauh mengimbau menjangkau pulang. Ayun beralun lembut membuai, jauh meresap mendakap damai. Ada ketika marak menyala, memercik api semangat bangsa, meletus gemuruh menyadap segala, menjadi alat perjuangan merdeka. 1000 tingkah membawa lagu, mainan gadis diusik rindu, senjata teruna menawan cinta, pusaka rakyat pendukung budaya. 1000 bahasa kita bicara, manakan sama bahasa Bonda. Maka dengan itu, saya menutup kuliah saya yang terabur ni dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.